Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Li hadratin Nabi Sayyidina Mustafa wa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat walillahimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini, saat ini, ketika ini, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat, memberi kita hidayah, memberi kita taufik, memberi kita kekuatan, keupayaan, kebolehan dan bagai-bagai lagi yang mana dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala tadi kita dapat hadirkan diri kita ke surau ini, ke sebaik-baik tempat ini bagi menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kefarduan maghrib dengan sebaik-baik cara berjemaah. Kemudian kita duduk wirid, berdoa bersama-sama. Ditambahkan lagi dalam keadaan sekarang kita dapat duduk lagi dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah sedikit daripada nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita. Dan saat dan ketika ini, apa yang kita buat ini adalah perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjuk dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan pada kita supaya setiap kali mendengar azan, kita sahut dengan cara datang berjemaah. Setiap kali mendengar seruan azan, kita sahut seruan tadi, bukan dengan cara jawab aja cukup. Tak. Tapi kita datang ke masjid, datang ke surau, itu baru betul-betul menyahut seruan Allah Ta'ala. Ulang-ulang kita cerita, ulang-ulang kita cakap, panggilan azan adalah panggilan Allah Ta'ala. Betul? Ulang-ulang dah kita cakap. Bukan panggilan Pak Bilal. Kalau panggilan Pak Bilal panggil ajak pergi rumah dia. Kalau panggilan Pak Bilal panggil daripada rumah dia. Tu panggil Pak Bilal. Ini dia panggil daripada surau. Panggilan-panggilan Allah. Allah yang ajak kita, panggil kita, nak jumpa kita, suruh bertemu dengan dia. Tuan-tuan, kalau kata yang panggil tu raja, kalau kata yang panggil tu agung, sudah barang pasti kita akan hadir dalam keadaan apa sekalipun, betul? Datang menghadap, diarahkan bulan 10 menghadap Sultan, menghadap Raja Agung. Bulan 10 menghadap raja, bulan 1 dah tempah baju. Sampai time baju dah tak muat. Disuruh menghadap pukul 8 pagi, pukul 5 pagi dah tercacak depan pintu pagar. Betul. Takutnya kita, taatnya kita pada arahan titah perintah Raja Agung kita. Tuan-tuan, bagaimana pula dengan Allah? Allah penguasa sekalian alam. Allah Ta'ala, Raja yang mencipta segala raja. Bukan raja kepada segala raja saja, tapi yang mencipta segala raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggil kita hari-hari 5 kali sehari, tapi malangnya ramai yang buat-buat tak dengar. Ramai yang buat-buat tak faham. Tak sempat, sibuk, ada gitu, ada ini. Alasan diberikan.
Tak nak ke masjid, tak nak ke surau, tak nak berjemaah, tak nak menghadap Allah. Tuan-tuan, kalaulah raja, sultan yang panggil tuan-tuan, berani kita macam tu? Berani. Siapa panggil? Agung. Alah, cakap dengan Agung, aku sibuk lah. Aku banyak kerja. Kan? Suruh Agung datang sini jumpa aku lah. Macam berani kita? Tak berani kita, tuan-tuan. Kan? Tak berani kita. Siapa? Raja? Raja mana? Alah, nantilah cakap dengan dia. Kalau aku sempat, aku jumpa lah. Macam semayang. Semayang kan kita macam tu. Nantilah aku sempat, aku pergilah. Sekarang ni aku sibuk. Aku tak ada masa. Aku ada kerja. Bila-bila esok aku sempat, aku pergilah. Tu kita dengan raja. Segala raja. Tapi tak berani kita, tuan-tuan. Ni raja. Kepada segala raja panggil kita, kita bagi 1000 satu alasan, tuan-tuan. Sedangkan tujuan dia sebenarnya untung dia balik kepada diri kita. Keuntungan dia balik kepada diri kita. Sama ada kita sedar tak sedar, perasan tak perasan, 5 kali pertemuan sehari itu adalah untuk mendidik diri kita supaya cintakan Allah Ta'ala. Pertemuan 5 kali sehari itu nak ajar diri kita supaya rindu kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiap kali dipanggil, rasa rindu, rasa suka, rasa gembira, rasa cinta nak bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tuan-tuan, kita dipanggil ni tujuannya sebenarnya gitu. Supaya kita ada hubungan rasa sayang, kasih cinta kepada Allah Ta'ala. Nak tak nak, tuan-tuan, inilah latihan dia. Nak tak nak, ini perasaan tu kita kena wujudkan. Perasaan rindu, cinta, kasih tu, suka nak bertemu Allah tu kita kena wujudkan, tuan-tuan. Kenapa perasaan tu kena ada? Sebab ianya adalah sebagai persiapan, persediaan untuk satu lagi panggilan. Persiapan dan persediaan untuk satu lagi panggilan, yang mana ianya pun datang daripada Allah Ta'ala. Bagaimana panggilan azan, Allah datang, Allah panggil, suruh datang nak jumpa dia, menghadap dia. Begitu juga panggilan yang satu ni, Allah panggil juga, Allah suruh menghadap, Allah suruh jumpa dengan dia, tuan-tuan. Cuma bezanya kali ni tukang panggil dah lain. Tukang panggil dia dah tak sama. Bukan Pak Bilal, bukan muazzin, bukan muabbang. Orang mua kan panggil bang. Orang dah bang kata dia. Jadi muabbang lah. Kali ni tukang panggil dia malaikat. Malaikat Israel yang panggil. Malaikat maut yang panggil. Malaikat maut yang jemput. Selalu Pak bila jemput, kita bagi alasan macam-macam hal. Kali ni malaikat maut jemput, macam. Boleh kita bagi alasan, tuan-tuan? Tak ada. Dah tak ada alasan dah. Nak tak nak, kita kena pergi, jumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Persoalannya sekarang, adakah kita rasa gembira nak bertemu Allah ketika itu? Persoalannya sekarang, adakah kita rasa suka, rindu nak bertemu Allah pada ketika itu, tuan-tuan? Ketika dipanggil oleh malaikat maut, adakah kita rasa suka, gembira, rindu nak bertemu Allah? Persoalannya. Jadi, tuan-tuan, inilah medan latihan kita. 5 hari sekali ni, medan latihan kita. Nak didik hati diri kita ni supaya gembira, suka, rindu dengan panggilan Allah, nak bertemu Allah. Mudah-mudahan tatkala malaikat maut pula yang datang, panggil kita, jemput kita, kita pun suka, kita pun gembira, kita pun rindu nak bertemu Allah. Lambatnya datang malaikat maut ni. Dah lama tunggu ni. Kesal lambat. Ya Allah, dah tak sabar nak tunggu ni. Nak balik nak bertemu Allah. Tuan-tuan, ada tak orang macam ni, tuan-tuan?
dia suka nak mati, ada tak? Tuan-tuan, kan? Kita dengar pelik, kan? Tapi bila Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi, ada ke orang yang suka nak mati ya Rasulullah? Aisyah ni kan budak muda, orang muda kan, masa dia kahwin dengan Rasulullah kan. Dia tanya Rasulullah, ada ke orang suka nak mati ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ada. Memang ada orang yang suka nak mati, tuan-tuan. Contohnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lah. Betul? Alah Ustaz, contoh Nabi, contoh Rasul. Memanglah. Kan Nabi-Nabi dan Rasul tu dijadikan sebagai contoh kepada kita. Nak ambil contoh yang terbaik lah. Kalau dalam kampung ni siapa paling baik? Pak Imam. Kan? Kita ambil contoh Pak Imam. Dalam dunia dan hidup kita umat Islam ni, siapa contoh paling baik? Nabi kita. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita ambil contoh Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Contoh kita ambil Nabi Musa AS. Nabi Musa ni, tuan-tuan, kita ni tak tahu, dah ulang-ulang cerita, tak apalah kan. Dalam Islam ni dia ada satu kaedah, takarrara tahaqqaqa. Ulang-ulang, takarrara tu ulang-ulang. Waradid kan, radid, takarrara, ulang-ulang. Tahaqqaqa supaya ingat, supaya lekat. Supaya ada dalam kepala otak ni tinggal. Sebab tu kena ulang-ulang. Ilmu sifat dia mudah hilang. Iklan kejap tuan-tuan Dah beritahu tuan-tuan ke belum? Tak tahulah kan. Tapi memang macam itulah. Kalau beritahu pun tuan-tuan dah lupa, saya pun terlupa. Ilmu sifat dia mudah hilang, mudah lupa. Tu sifat ilmu. Tak percaya tanyalah siapa pun. Bulan lepas kita jumpa, kita cerita apa? Entah. Tuan-tuan tak ingat, aku pun tak ingat. Ilmu sifat dia mudah lupa, mudah hilang. Kata ulama, macam kuda liar. Macam kuda liar. Bukan kuda pampir, bukan kuda sarkis. Kuda sarkis diam macam gitu. Kuda pampir tu tunggu orang suruh dia buat. Ni kuda liar ni, tuan-tuan. Kuda liar ni pantang letak hilang, betul? Letak pusing dah tak ada. Dah hilang dah. Macam tu lah ilmu. Sekejap dah hilang. Kejap dah tak ada. Ni kan balik ni kan. Benda yang ustaz cerita bang, entah dia kata dia. Ustaz siapa datang tadi? Ustaz siapa? Ustaz yang datang pun dia lupa nama. Tak usah kata ustaz cakap apa, ustaz yang datang pun dia lupa. Siapa datang kata dia tadi? Aku lupa tadi. Teruk betul, tuan-tuan. Jadi nak bagi kuda ni tak nak hilang, ulama ajar kuda ni jangan hilang. Kita kena apa? Kena ikat dia, betul? Ikat dia. Ikat dengan tali. Ilmu pun kena ikat. Ilmu ikat dengan pensil. Ilmu ikat dengan kalam. Ilmu ikat dengan pen, dengan buku, dengan kertas. Macam cikgu syukur. Saya ada cikgu. Ini cikgu sama lagi ni. Cikgu ada faham. Sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Sekuat-kuat ingatan, sekabur-kabur tulisan. Tuan-tuan pergi kedai. Ni iklan lagi. Tuan-tuan pergi kedai, nak pergi sembahyang Jumaat ni. Orang rumah pesan, bang, balikkan singgah kedai. Balik sembahyang kan, singgah kedai. Beli ni ada 5 macam. Dia suruh beli. Ayolah nanti aku singgah. Tulis le. Kan lupa. Alah, aku ingat, kata dia. Dia pun pergi sembahyang. Balik sembahyang, singgah warung. Ngeteh dulu. Habis ngeteh, baru teringat. Bini aku suruh beli apa tadi? 5 benda dia suruh beli. Apa benda Satu pun tak keluar, tuan-tuan. Satu pun tak keluar. Betul? Hilang dah semua. Tapi kalau tulis tadi, ataupun dia suruh anak dia tulis. Anak dia darjah 2 tulis. Budak darjah 2 tulis. Kan B jadi D. D jadi B, cikgu kan? Darjah 2 kan? Tonggang langgang tulis kan? Tulis, dek, mak kau nak apa? Tak sentuh arah dia tulis. Budak darjah 2 punya tulisan. Tak apa.
Ambil tahu dalam kocek. Ada catatan tu, tengok. Dawang. Bawang. Nampak? Kan? Tongan langgang pada tulisan tu, nampak? Kan? Tak tentu arah tulisan tu kan? Bukan betul pun, tak betul dia tulis tu. Tapi pasal kita kata tadi, seburuk-buruk, sekelam-kelam tulisan, sekuat-kuat kan ingatan. Tuan-tuan itu tadi. Walaupun tulisan tu kelam, buruk, susah nak baca, tapi kita perhati betul-betul termenung. Dah 7 tahun dah nota ni dengan Ustaz Umar dulu. Kita tengok nota tu, teringat balik, nampak? Pasal ada nota. Ada tulis. Kan? Tapi kalau tak ada nota, tak tulis, jangan haraplah tuan-tuan. Kan? Macam tuan-tuan semua tak apa. Tuan-tuan semua ni label kita kena guna kaedah kedua. Sebab tuan-tuan semua bahagian label-label tahfiz tahfuz. Tahfiz ni kita guna kaedah kedua, takarrara tahaqqaqa. Ulang-ulang cakap. Mudah-mudahan ada yang melekat. Tak banyak sikit, ada melekat. Kan? Ada melekat. Sikit tapi berkat. Sikit tapi manfaat, sikit tapi amal dan sampaikan. Tu. Kan? Okey. Dah habis. Apa benda tadi cerita? Kan? Nabi Musa. Nabi Musa. Anda lupa kan? Jadi Nabi Musa AS ni tuan-tuan, kan? Hebat tak hebat Nabi Musa ni, dia nak bertemu Allah. Malaikat maut jemput dia. Kan? Malaikat maut jemput dia, nak cabut nyawa dia, dia tampar malaikat maut, betul? Nabi Musa ni kan dakor. Garang. Kan? Malaikat maut dia tampar, tanggal biji mata. Orang Kipti dia tampar, mati. Tuan-tuan. Garang tak garang Nabi Musa ni, batu pun dia ajak gaduh. Tuan-tuan, saya pernah cerita tak batu gaduh dengan Musa? Belum kan? Batu pun dia ajak bergentap. Musa ni. Punya syuh betul dia ni. Cerita dia macam tu kan? Punca dia apa? Punca dia, batu tu dia bawa lari baju Nabi Musa. Nabi Musa tengah mandi. Tengah show mandi. Letak baju dia dekat batu kan? Dia mandi. Kejap lagi batu tu bawa lari baju dia. Nabi Musa kejar. Tuan-tuan taib. Batu yang dipukul Nabi Musa. Cuba tengok image keluar tak? Ada 6 ke 7 bekas calo-balo. Kena hempuk dengan Nabi Musa batu. Sampai sekarang ada dekat Sinai, dekat Mesir batu tu. Dia buat lari baju Nabi Musa. Nabi Musa kejar lah. Cerita dia panjang. Kan? Bani Israel ni dia suka mandi bogil. Kan? Ini hadis tuan-tuan. Hadis Nabi SAW. Kan? Nabi Musa tak suka. Nabi Musa tak mandi dengan dia. Orang Israel ni kan, bukan sekarang tuan-tuan, lagi dulu memang bangsa tak malu. Kan, bangsa pembunuh, bangsa tak malu, ni Bani Israel lagi dulu. Jadi bila Nabi Musa tak mandi dengan dia, dia pun gosip lah, agak Musa ni kemaluan dia ada masalah. Agak bercabang ke katanya. Agak tak apa ke kan. Dia ceritakan kemaluan Nabi dia. Tak senonoh. Jadi Allah nak tunjuk satu hari Nabi Musa mandi, Allah suruhlah batu tu lari. Buat lari baju dia. Nabi Musa kejar. Kejar pakai cokin. Tuan-tuan tahu cokin? Ini bukanlah budak-budak WeChat dia tak tahu. Budak-budak baru nak tak tahu. Kalau orang lama dia tahu kan juga. Cokin ni macam kain basahan orang mandi kan. Kecil je. Pakai cokin ni besar mana lah kan. Tersingkap kejar. Jadi Bani Israel nampak lah. Masa tu dia tengah lepak main dam dekat warung mamak apa semua kan. Nabi Musa lalu, oi! Nampaklah. Maka dia kata betul lah. Kan? Lagi besar, lagi hebat daripada kita punya kata dia. Kan? Contoh. Kan? Kan? Tak ni nak bagi faham. Ni rakam pula. Alamak. Nanti yang video yang ni buanglah ni rakam. Kan? Tak, ni cerita betul. Kan? Bukan cerita kartun. Lepas tu lagi. Buat lagi baju Nabi Musa. Dah habis lah. Okey, nak cerita apa? Malaikat ni kena tampar. Kali kedua datang, malaikat ni buat offer. Offer apa? Letak tangan atas belakang lembu. Berapa banyak bulu yang atas belakang tapak tangan kau, banyak itulah tahun kau akan
dihidupkan oleh Allah atas muka bumi ni. Lepas tu kata Nabi Musa, habis kalau habis tu, dah habis matilah. Kalau mati, kan, kalau macam tu sama je cerita dia, mati juga. Kalau matilah ceritanya akhirnya, sekarang aku nak mati. Sekarang juga aku nak mati, kata Nabi Musa. Nampak? Sebab apa? Sebab dah lama bersedia. Dah lama rindu, cinta, kasih nak bertemu Allah Ta'ala. Ni yang kita nak didik hati kita, tuan-tuan. Hari-hari kita pergi masjid ni, hari-hari kita pergi surau semayang berjemaah, menyahut seruan azan ni, kita nak latih diri kita rasa cinta, rindu, supaya ada perasaan ni. Bila kata malaikat maut datang, kita dah bersedia nak bertemu Allah. Tu tujuan dia. Dah tak kisah dah. Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi tadi, adakah orang suka nak mati? Nabi kata ada orang suka nak mati. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala buka hijab di saat sakaratul maut dia. Orang baik ni, tuan-tuan, orang baik ni, orang yang Allah sayang tadi ni, bila kata nak mati tadi, Allah buka mata dia, hijab dia, wah, dia dah nampak syurga dah. Tu yang senyum seorang, wah. Nampak mahligai, nampak taman, nampak kolam, nampak sungai, nampak kebun-kebun syurga. Nampak pula bidadari syurga, la ilaha illallah. Tu yang tak boleh tahan. Nampak bidadari syurga, subhanallah. Panggil cikgu syukur orang ni. Lambai-lambai tanggal pula baju kat sini. Alamak ai. Lagilah kita tak tahan, tuan-tuan. Rasa nak melompat mati. Punya syuh nak mati tu. Seronoknya nak mati. Sebab tu kata Nabi, mayat yang kita pikul ke kubur tu, kan dia kata qaddimuni. Cepatlah. Dia nak masuk kubur. Sebab sehari semalam di kubur jauh lebih nikmat daripada segala nikmat atas muka bumi Allah ni, tuan-tuan. Suka nak mati, tuan-tuan. Ni yang kita nak. Ini yang kita usahakan tiap-tiap hari di 5 kali ni. Supaya kita rasa suka bertemu Allah. Kerana kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'uhu. Siapa yang suka, cinta nak bertemu Allah, Allah pun suka, cinta nak bertemu dengan dia. Allah sediakan dengan berbagai-bagai persiapan nak sambut kita nanti. Macam orang lelaki bini lah, tuan-tuan. Kan? Naik nombor pergi haji, laki dia seorang je. Haji? Seorang je dapat nombor pergi haji. Bini tak dapat, tinggal. Pula pergi kapal terbang nombor 2 hari pertama. Tuan-tuan. Maknanya apa? Lama kat Mekah. Lama kat Mekah. Habis-habis raya tak dah pergi. Nak tunggu sampai raya haji. Lebih kurang 60 hari kat sana. Lamanya tinggal orang rumah kat kampung. Waduh, rindu tak? Makji kalau rindu tak rindu? Rindulah kan. Tup-tup, lagi 3-4 hari, Abang Haji nak balik. Suka tak? Sukalah. Yang menunggu pun suka, yang nak balik pun suka. Wah, kalau yang menunggu ni orang rumah dia bukan main lagi. Kemas-kemas rumah. Bilik siap-siap, seperti siap tabur bunga atas katil. Macam pengantin baru lah. Lawanya kan. Yang makji ni, bini dia tadi ni, siap mandi rempah, mandi susu, mandi kunyit, nak nyambut laki balik. Sukanya. Masak special. Abah kau suka makan apa? Suka makan ikan pari, suka makan ikan apa, suka makan ketam. Masak special yang sedap-sedap, yang mahal-mahal. Pasal apa? Orang tersayang nak balik. Orang yang dia rindu nak tiba, nak sampai. Tuan-tuan, beginilah orang yang saling sayang menyayang, saling rindu merindu. Dan kita berharap juga, bagaimana kata Nabi SAW, kita kalau suka nak bertemu Allah, cinta nak bertemu Allah, maka Allah juga suka, cinta nak bertemu kita. Mudah-mudahan Allah sambut kita dengan sebaik-baik sambutan. Allah sambut roh kita dengan sebaik-baik cara, tuan-tuan.
dengan dialu-alukan dengan oleh malaikat, dengan hapus segala makhluk di langit, diberikan layanan istimewa VVIP apa semua, diletakkan di syurga yang tertinggi apa semua. Sebab apa? Sebab Allah sayang, cinta pada kita. Sebab apa? Sebab kita sayang dan rindu pada Allah. Ini kita nak. Kita tak nak apa? Kita tak nak yang Nabi kata, waman kariha liqa Allah. Siapa yang benci nak bertemu Allah, karihallah liqa'uhu. Allah pun benci nak bertemu dengan dia. Dekat dunia dulu sombong, sibuk, banyak kerja, tak sempat, nyaga, itu, ini, kebun, sawit, buah, apa semua. Kan? Tak sempat lah, ada kerja lah, tak sempat lah, itulah, inilah. Senang cakap, Jumaat pun payah nak pergi masjid, tuan-tuan. Hari raya tu pakkan nak tunjuk baju raya je. Nak tayang baju raya je, tuan-tuan. Kalau tak, memang tak lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, bimbang apa? Bimbang Nabi kata, Allah juga benci, tak suka, tak ingin nak bertemu orang macam ni, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan? Kita kata tak sempat lah, itulah, inilah. Senang cakap bahasa dia, tak nak lah. Tak nak pergi masjid, tak nak bertemu Allah. Maka Allah pun tak nak bertemu dengan orang ni, tuan-tuan. Ditarik, disentap, dirembat rohnya, dibawa ke langit nak bertemu Allah. Semua makhluk-makhluk langit memekik, berising. Busuknya bau apa ni? Bau bangkai ke apa ni? Duri sampah ke apa ni? Melantung busuk ni. Kata malaikat maut, tak adalah ni roh si Polan binti si Polan ni. Wow, busuk. Hinanya roh ni. Tutup pintu langit, tuan-tuan. Allah tak ingin jumpa, tak ingin tengok, tak ingin bertemu dengan roh ni. Sebab apa? Sebab dulu dia sibuk, tak ingin bertemu dengan Allah. Allah pun tak ingin nak bertemu dengan dia. Pam! Kena hempas. Masuk dalam kubur. Masuk dalam tanah. Tanah pun kata, dah sampai dah engkau Dulu masa kau hidup, kau berlagak atas dunia. Sombong Allah panggil. Derhaka perintah Allah. Tak hirau perintah Allah. Jalan berlagak atas muka bumi ni. Kau tunggu. Kali ni aku akan layan kau. Aku akan kerjakan kau cukup-cukup. Tuan-tuan, hancur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulang temulang ni berkecai. Kena himpit dengan tanah, tuan-tuan. Kena seksa. Sampai hari kiamat. Kalau seksa sekali habis apa? Tak. Seksa jadi balik, seksa jadi balik, seksa jadi balik. Inilah, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, pentingnya kita pergi ke masjid menyahut seruan 5 kali sehari ni, tuan-tuan. Nak didik jiwa kita, nak didik hati kita, diri kita supaya rindu kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berharap Allah juga sayang, rindu kasih kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, memang itulah kerja kita. Memang itulah tujuan kita. Allah Taala jadikan atas muka bumi ni, tak lain tak bukan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtu jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan nak menyembah aku, kata Allah. Betul? Inilah kerja kita. Siang malam pagi petang, siang malam pagi petang, sibuk. Sibuk pagi tu kan ngantuk. Ngantuknya 5:30. Tak kira ngantuk tak ngantuk, Allah panggil. Zuhur kan sibuk. Sibuk zuhur tengah kerja. Zuhur tengah kat kebun lagi. Tengah penat. Tak kira, panggil juga. Asar kan penat, bawa balik kebun, bawa balik kerja, baru nak rehat. Tak kira, Allah panggil juga. Maghrib kan suntuk, maghrib kan pendek. Sekejap aja, tak kira, Allah panggil juga. Isyak kan baru nak rehat, dah letih dah tadi kerja apa semua, tak kira, Allah panggil juga. Nampak, tuan-tuan? Hubungan dengan Allah, Allah dengan hubungan, nak berhubung dengan kita, kita nak berhubung dengan Allah. Tak kira. Supaya ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang mana tugas kita memang nak menghadap, nak menyembah, nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini tujuan kita. Letih memang letih lah. Siapa kata tak letih? Kan? Memang letih lah. Kan? Tapi itulah kerja kita. Kan? Dan Nabi SAW pesan lagi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia kebun akhirat. Dunia ladang akhirat. Tuan-tuan, ladang, kebun, sifat dia macam mana? Bagaimana sifat ladang? Bagaimana sifat kebun? Penatlah, betul. Penat, letih, berpeluh-peluh, kan? Merah muka, panas badan, haus. Itu sifat kebun. Itu sifat ladang. Orang berkebun, orang berladang, sifat dia begitu. Berpenat-penat, letih, haus. Jadi kita, sifat kita dengan dunia, begitu juga macam dengan kebun. Berpenat-penat, berletih-letih. Tapi, seronok tak? Seronok. Suka. Pergi lagi. Kan penat, tapi suka. Nak pergi lagi. Nak tanam lagi. Mana pernah puas berkebun, betul? Dah tanam dah pokok getah. Tengok, getah ni harga tak berapa ada sangat, kata dia. Kan? Saya silapkan 30 sen sekilo ni kan. Dia pun kata, baik aku selang dengan sawit, kata dia. Selang dengan sawit. Tengok sawit naik, getah pun naik, suka. Kan? Tapi nak tunggu sawit naik sekarang berapa tahun? 10 tak gagal 5 tahun 5 tahun. 3 tahun kan. Nak tunggu sawit keluar hasil sekarang 3-4 tahun juga, kata dia. Baik aku tanam keladi, kata dia. Kan? Celah-celah tu selang-selang tanam keladi. Kan? Tanam lagi keladi. Dah tanam keladi tapi parit ni luas lagi, kata dia. Kan? Baik aku tanam apa tu? Penggaga, kata dia. Tapi parit tu pengenor dengan penggaga, kata dia. Dalam parit pun nak tanam. Tanam kangkung dalam parit, tuan-tuan. Punya dia, nak penuhnya kebun itu. Kan? Tengah-tengah kebun dah ada pokok, tapi kebun ada pokok, tapi parit ada pokok, dalam parit pun ada pokok lagi. Sukanya berkebun. Seronoknya berkebun. Tuan-tuan, siapa? Kita lah kan. Kita kan macam tu. Kalau boleh kebun kita, nak penuh. Nak jalan pun tak boleh. Nak lalu pun tak boleh. Penuh dengan pokok ni. Tuan, sepatutnya begitulah kita dengan dunia. Kita dengan dunia sepatutnya begitulah. Sebab tu Nabi buat bidal dunia ni macam kebun. Sebab dia tahu umat dia ni kan memang suka berkebun. Manusia ni memang suka berkebun. Cinta berkebun, cinta berladang. Kan? Maka Nabi ambil contoh benda tu. Kan? Nak penuhkan kebun dengan hasil, dengan pokok. Maka begitu juga penuhkan kita dunia ni dengan amal ibadah kita. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa cukup. Kan? Cukuplah. Ustaz, tak larat Mak Haji ni. Buat sembahyang fardu pun cukuplah. Jangan. Kan? Alah, dah sembahyang 5 waktu tu pun Alhamdulillah Ustaz, syukur. Kata dia. Dia pula Alhamdulillah. Dia kata cukup. Kan? Tak boleh, tuan-tuan. Jangan pernah rasa cukup, tuan-tuan. Jangan pernah rasa cukup. Kan? Tambah lagi dengan ibadah sunat kita. Siang dan malam, tuan-tuan. Tambah lagi. Cari sunat-sunat muakkad dulu. Segala sunat muakkad ni, rawatib yang muakkad, tolong tuan-tuan jangan tinggal. Kita ni kalau nampak semayang fardu kita, agaknya kita pun geli, tuan-tuan. Kalau Allah nampakkan macam mana rupa semayang fardu kita, yang kita nak bawa, yang malaikat nak ambil, nak sembahkan pada Allah, rasanya kita tengok pun geli, jijik. Geli aku. Sebab apa? Teruk sangat rupa dia. Dengan lupa rakaat, lupa baca doa kunut, semayang seorang, kena semayang pakai kain gombang, tak pakai baju. Kan? Kalau semayang kan gitu kat rumah. Kan? Alah, aurat kan pusat dengan lutut, kata dia. Dia gulung je kain. Baju pun tak pakai, berlambak, tuan-tuan. Pakai baju pun pakai baju tak bergosok. Kan?
Pergi masjid pakai baju tak bergosok. Hancur dunia baju. Tengok lagi belakang. Teruk no Pak Imam ni. Kan? Baju macam koti canai tak bergosok. Contoh bukan imam sini, imam lain. Imam sini bagus baju besar. Kan? Kan? Ini kalau kita nampak sembahyang fardu kita tu. Kita pun tak lagaklah tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kita kena perbaiki dia, tambahkan dia, elokkan dia dengan sembahyang sunat. Jangan malas. Lepas sembahyang maghrib, ada sunat muakkad. Jangan lari. Jangan start motor nak balik je. Kenapa? Nak tengok buletin utama. Hari ni COVID berapa orang ni kata dia. Allahu Akbar. Mengalahkan dia pengarah kesihatan. Kan? Tengok je lah dalam telefon sekarang. Boleh tengok kan. Semayang tu dulu. Sekejap semayang bukan lama. Kan? Belum subuh kan kita dah cakap itu hari kan. Belum subuh tu jangan tinggal. 2 rakaat belum subuh jangan tinggal. Kan? Zuhur tu 4 rakaat. Tuan-tuan, zuhur 4 rakaat ni memang handal lah nak buat. Kalau lagi cuti kan memang saya lah ngaku saya surrender yang ni. Kan? 4 rakaat sebelum zuhur. Kan? Kita ada lemah sikit lah. Tuan-tuan yang ada kesempatan buat, jangan tak buat. Ni muakkad tuan-tuan. Allah nak bagi istana. Allah nak bina istana dalam syurga. Maknanya apa? Istana kita dah ada. Nama kita dah ada. Tempat kita dah ada. Maknanya kita dah booking syurga untuk kita. Tuan-tuan. Semayang sunat witir. Jangan tinggal. Semayang sunat witir tuan-tuan. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Nabi kata, siapa yang tak buat witir, mereka bukan daripada kelompok aku. Tuan-tuan tak takut ke? Mereka bukan geng aku. Bukan kawan aku. Takut tuan-tuan. Sebab yang boleh selamatkan kita, yang boleh tolong kita akhirat nanti siapa? Nabi kita. Tapi kalau kita bukan geng Nabi, kelompok Nabi, agak-agak Nabi nak tolong tak? Sebab tu kita kena cari jalan supaya kita ni berada dalam kelompok orang yang dijanjikan syafaat oleh Nabi tuan-tuan. Antaranya semayang witir jangan tinggal lah tuan-tuan. Walaupun 1 rakaat buat. Dalam mazhab Hanafi, orang mazhab Hanafi, kita Syafi'i kan. Orang Hanafi dia witir ni pada dia wajib. 1 daripada fardu. Orang Hanafi tuan-tuan. Lagi lorat. Kita alhamdulillah Syafi'i kata sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Penting tuan-tuan. Allah janji, Nabi beritahu Allah nak bayar hadiah yang lagi mahal, yang jauh lagi hebat daripada unta merah. Unta merah ni kalau zaman dulu kenderaan paling mahal lah. Unta merah ni binatang paling mahal. Kuat, bagus, sehat. Memang mahal lah dia. Memang keturunan baik-baik, keturunan bangsawan unta lah agaknya. Ni zaman dulu. Sampai sekarang pun tuan-tuan, kalau kita tengok kereta yang merah-merah ni semua kereta mahal, betul? Kalau dulu unta merah, kalau sekarang nama dia kuda merah. Kuda merah kita apa je? Ferrari, betul? Ferrari, Lamborghini, Porsche semua tu kan. Semua kan warna merah. Jadi tuan-tuan kalau nak rasa macam bawa kereta mahal, cat kereta warna merah. Walaupun kancil, biarlah warna merah. Asal macam mahal sikit agaknya kan. Nabi kata Allah nak bagi lagi mahal daripada unta merah. Orang siapa? Orang yang mengerjakan witir. Orang yang mengerjakan witir. Sikit lagi tuan-tuan, kita ikhtiat 2 minit Apa Nabi pesan lagi tuan-tuan? Tolonglah buat witir tuan-tuan. Nabi tahu, Nabi tanya kepada Sayyidina Umar. Nabi tanya pada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Buat tak witir? Memang mereka buat kan. Bila kamu buat? Kata Umar, kata Ali, saya buat witir pada akhir malam. Pada akhir malam. Maknanya dia bangunlah Qiyamul Lail, siap
tahajud, siap hajat, siap taubat, apa semua, dia tutup dengan witir. Nabi tanya pada Abu Bakar, tanya pada Abu Hurairah, bila awak buat? Kata baginda, kata Abu Bakar, saya buat sebelum tidur. Sebelum tidur. Nabi kata, wahai Abu Bakar, kamu ni orang yang berhati-hati. Kamu ni orang yang berhati-hati. Wahai Ali, Umar, kamu ni orang kuat. Orang kuat. Jadi tuan-tuan pilih, nak jadi orang berhati-hati ke? Atau tuan-tuan nak jadi orang yang orang kuat? Rasa memang boleh bangun, Ustaz? Boleh bangun. Boleh bangun, kita jadi orang kuat. Siap tahajud, siap taubat, kita witir. Betul? Tapi kalau kata, takut Ustaz tak boleh bangun. Tak boleh bangun, sebelum tidur, kita witir. Buatlah tuan-tuan. Benda ni jadikan kita punya rutin kita. Jadikan rutin. Bila dah rutin, dia rasa tak buat nanti rasa macam tak cukup. Tak puas. Antara caranya tuan-tuan, kalau tertinggal, tuan-tuan qada. Qada. Bukan qada, niat qada tak, tambah. Semalam tak buat witir, tertidur tak sadar ataupun terlupa. Okey. Hari ni buat 5. Ataupun tuan-tuan biasa buat 1, contohnya kan. Teruk no rupa tu kan. Buat 1. Kan. Tak apa Ustaz kata jangan dibuat. Yelah. Kan cakap memang banyak alasan kan. Buat 1. Jadi esok buat 3. Sebab tertinggal. Jadi benda ni akan rasa istiqamah pada diri kita tuan-tuan. Tolong tuan-tuan, saya nak pesan pada diri saya. Dan saya nak kongsi pesanan ni. Saya bukan nak ajar tuan-tuan. Tak ada, tuan-tuan lagi banyak ibadah daripada saya. Saya tahu. Cuma saya nak pesanan ni. Perkongsian kita ni. Nak pesan perkongsian ni. Jangan kita tinggalkan witir. Jangan tinggalkan witir. Ini nak jamin hubungan kita. Nak pastikan kita ni berada dalam kelompok Nabi kita SAW. Di hari akhirat nanti insyaAllah. Dah lah tuan-tuan. Rasanya cukup setakat ni dulu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ni Allah bagi faham. Dengan kefahaman tadi kita beramal. Bukan setakat beramal, tapi kita sampaikan lagi tuan-tuan. Untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat nanti insyaAllah. Yang baik-baik semua daripada Allah SWT. Yang silap, yang salah, saya minta ampun. Kerana kelemahan dan kebodohan diri saya juga. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.